beliau luas, merangkumi sejarah, politik, sastra, falsafah, dan juga lain-lain. Keluasan pembacaan beliau jelas kelihatan apabila kita membaca bab pertama buku gelombang kebatikan Asia yang kemudian menjadi tema keseluruhan buku tersebut, iaitu Nahdah Asia. Apakah itu Nahdah Asia? Anwar Ibrahim memberikan definisi beliau apa itu Nahdah Asia. Beliau menulis dalam bukunya, yang kita maksudkan dengan Nahdah Asia ialah kebangkitan semula tamadun dan kebudayaan Asia yang berilhamkan kegemilangan zaman silam, penyemarakan semula penciptaan dalam bidang sains dan seni. Kebangkitan tersebut yang berlandaskan prinsip akhlak dan keluruhan agama menjadi gelombang kebudayaan yang menyerlahkan kesenian dan kesusastraan, menonjolkan seni bina dan muzik serta ketangkasan dalam bidang sains dan teknologi. Jadi kita melihat gagasan gelombang kebangkitan Asia, Nahdah Asia ataupun Asian Renaissance ini satu gagasan yang amat luas dan menyeluruh. Dan Anwar Ibrahim membuat perbandingan dengan apa yang beliau sebut sebagai Nahdah Asia dengan Renaissance yang berlaku di Barat. Kerana perkataan Renaissance itu merupakan suatu tahap ataupun perkembangan tahap mercutanda dalam sejarah Eropah dan juga dunia. Ianya berlaku di Itali sekitar dalam abad ke-15-16, iaitu zaman yang dikenali sebagai zaman kebangkitan semula selepas tidurnya tamadun Eropah itu apabila runtuhnya tamadun Greek dan Rom. Jadi apabila disebutkan Nahdah, kebangkitan semula, Renaissance, kelahiran semula itu ialah bagaimana tamadun Eropah, tamadun Barat itu menemui kembali warisan tamadun Greek dan juga Rom, karya-karyanya, juga karya-karya falsafah, karya-karya sastra daripada kedua-dua tamadun tersebut, yang kemudiannya menjadi asas kepada tamadun Eropah dan juga tamadun moden global. Anwar Ibrahim mengambil pandangan yang dikemukakan oleh ahli sejarah terkenal Will Durant dalam siri buku beliau yang bertajuk Story of Civilization untuk menilai Renaissance yang berlaku di Eropah. Will Durant mengkritik Renaissance di Eropah kerana beliau melihat Renaissance itu sebagai satu pemberontakan terhadap agama. Apabila kita mengkaji sejarah Renaissance di Barat, kita selalu akan bertemu dengan satu kisah atau satu mitos Greek tentang seorang yang bernama Prometheus. Prometheus ini dalam ceritanya ianya mencuri api daripada dewa Zeus di kayangan dan membawa api itu turun ke bumi dan memberikannya kepada manusia. Jadi sikap Prometheus ini dianggap sebagai suatu pemberontakan, dan api yang diberikan kepada manusia itu dianggap sebagai ilmu. Jadi bila dikatakan semangat Prometheus itu ataupun Promethean spirit itu adalah semangat pemberontakan. Jadi ini yang selalu disebut, yang dikritik oleh Will Durant terhadap semangat Renaissance. Beliau mengkagumi Renaissance, dan semua ramai pengkaji-pengkaji mengkagumi Renaissance kerana karya-karya besar dalam seni kita seperti karya Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan juga karya-karya sains dan juga falsafah yang begitu merangsang dan begitu mengagumkan dunia.
Tetapi selain daripada kemunculan, ledakan kreativiti, ya, sama ada dalam bidang seni, dalam bidang falsafah, terdapat aspek di mana ada juga pemberontakan terhadap. Oleh itu Anwar Ibrahim, di samping beliau mengagumi Renaissance di Eropah itu, dia juga mengingatkan bahawa ada aspek-aspek daripada Renaissance tidak boleh diikuti apabila kita ingin membawa suatu kebangkitan semula masyarakat Asia. Beliau melihat Renaissance di Asia itu mestilah berteraskan kepada nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak dan juga kerohanian yang diperolehi daripada agama. Kita boleh membangun ekonomi, kita boleh membangun sains dan juga teknologi, tetapi menurut Anwar Ibrahim kita mesti terus setia dan juga terikat dengan falsafah Asia yang berteraskan kepada akhlak, kerohanian dan juga agama. Apabila kita menyebut Nahdah Asia, kita juga harus kembali kepada polemik yang berlaku di zaman tersebut ketika Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri. Polemik ketika itu adalah polemik nilai-nilai Asia yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew dan kemudiannya diikuti oleh Mahathir Mohamad. Apa dia nilai-nilai Asia? Kita tentunya bila disebut nilai-nilai Asia ini kita menyetujuinya, ya. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Lee Kuan Yew dan Mahathir tentang nilai-nilai Asia tersebut adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan kebebasan dan bertentangan dengan nilai-nilai individu. Oleh itu, Mahathir dan juga Lee Kuan Yew menggunakan konsep nilai-nilai Asia itu untuk menyekat perkembangan demokrasi dan juga tuntutan kebebasan dan juga hak asasi manusia di negara-negara Asia. Ini berbeza sekali dengan pandangan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim melihat tamadun Asia itu bukanlah suatu tamadun yang eka budaya ataupun monolitik, ya. Beliau melihat nilai-nilai Asia tersebut, nilai-nilai murni yang dikemukakan oleh tamadun-tamadun Asia tersebut adalah pelbagai, jamak, ya, multicultural, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan Asia, tamadun Asia, nilai Asia ini untuk mengipas semangat jingoism ataupun ketaksuban kepada budaya dan juga tamadun sendiri. Sebaliknya Anwar Ibrahim, ya, mengangkat konsep tamadun Asia ini sebagai usaha kreatif kita, ya, dan juga sumbangan masyarakat Asia terhadap dunia untuk melahirkan suatu keteraturan dunia yang berteraskan keadilan, yang berteraskan kepada compassion, ya, sikap penyayang kepada manusia. Dan juga nilai-nilai tamadun yang universal ini, sama ada ianya datang daripada agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan juga falsafah Confucius, ya. Beliau tidak melihat ini sebagai bertentangan dengan hak asasi manusia, kebebasan dan juga demokrasi. Tamadun Asia dan juga nilai-nilai Asia kalau difahami dengan betul, tentunya tidak akan melahirkan kesempitan pemikiran seperti yang dihadapi, yang dialami oleh kumpulan-kumpulan misalnya yang mengagung-agungkan Melayu dan sebagainya. Anwar Ibrahim adalah seorang tokoh Melayu, ya. Tetapi beliau tidak melihat Melayu itu sebagai alasan untuk kita mengamalkan sikap fasis, mengamalkan sikap benci kepada kaum yang lain, mengamalkan sikap yang anti kebebasan dan juga anti demokrasi dan juga anti kepelbagaian. Sebaliknya, Anwar Ibrahim melihat, ya,
apa yang dibangunkan oleh tamadun Melayu dan tamadun Melayu Indonesia ini berdasarkan pada tulisan-tulisan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Raniri adalah satu bangsa yang mencintai ilmu, mencintai falsafah dan juga mencintai kepelbagaian, yang hormat kepada tamadun orang lain dan juga bangsa-bangsa lain dan juga